Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan BA2424D akan membentangkan tentang cabaran PKS di Malaysia pasca merdeka. Kumpulan kami terdiri daripada 7 orang ahli. Tanpa melengahkan masa, pembentangan akan dimulakan dengan pengenalan tentang PKS. PKS, Perusahaan Kecil dan Sederhana. Berdasarkan sektor pembuatan, PKS merupakan perniagaan di mana jualan tahunannya tidak melebihi 50 juta dan mempunyai pekerja tidak melebihi 200 orang. Manakala dari sektor perkhidmatan dan sektor lain, PKS merupakan perniagaan di mana penjualannya tidak melebihi 20 juta dan mempunyai pekerja tidak melebihi 75 orang. PKS memainkan peranan yang penting dalam bidang ekonomi. Ketua Perangkawan Malaysia iaitu Datuk Seri Dr. Muhammad Uzain Mahidin menyatakan bahawa PKS telah menyumbang peningkatan pertumbuhan pada sektor perkhidmatan sebanyak 7.4% berbanding dengan tahun sebelumnya. Seterusnya, PKS di Malaysia telah memajukan keluaran dalam negara kasar KDNK sehingga berjaya mencatat peningkatan sebanyak 5.8% pada tahun 2019 sehingga 2020 dari pelbagai segi. Hal ini menyebabkan kerajaan Malaysia menumbuhkan program pembangunan usahawan sebagai salah satu usaha kerajaan untuk memberi peluang perniagaan tidak kira bumi putera atau bukan bumi putera. Program ini dapat membantu peniaga dari segi modal pembiayaan dan sebagainya. Sekian daripada saya ingin menjemput Syazlia untuk meneruskan pembentangan. Terima kasih Syuhada. Sekarang saya akan menerangkan tentang cabaran yang dihadapi PKS. Cabaran pertama ialah kekurangan sumber mahal mentah. Pada masa ini, dapat dilihat bahawa sektor perusahaan kecil dan sederhana menghadapi pelbagai cabaran untuk meneruskan perniagaan. Kekurangan bahan mentah berlaku terutamanya pada musim tertentu seperti perayaan akan menyekat kelancaran perniagaan dan memberi kesan kepada pengusaha PKS. Ini berlaku disebabkan pembekal memilih untuk menjual secara langsung kepada pengguna untuk membuat pemulihan keuntungan. Kesannya, harga barangan mentah semakin meningkat dan akan lebih menyukarkan perusahaan kecil dan sederhana untuk beroperasi dengan baik. Seterusnya, masalah harga barang mentah yang tidak stabil ini menyukarkan perusahaan kerana menjejaskan kos dan secara tidak langsung memberi tekanan kepada pengusaha. Ini kerana terdapat setengah pengusaha yang sukar mendapatkan bahan mentah daripada pembekal, terutama bagi pengusaha yang tinggal di luar bandar apabila pembekal memilih untuk menjual kepada pengusaha dengan harga yang tinggi. Pengusaha terpaksa membuat keputusan dengan membeli daripada pembekal tersebut dengan harga yang tinggi disebabkan kedudukan geografi yang tidak strategik dan kesukaran mereka mendapatkan bahan mentah daripada pembekal yang lain. Sekian daripada saya ingin menjemput Taslim untuk menerangkan cabaran yang kedua. Assalamualaikum, saya Taslim Harizan. Untuk cabaran PKS yang kedua iaitu kesukaran mendapatkan sumber kewangan. Faktor yang pertama ialah faktor kolateral yang sentiasa dijadikan sebagai kayu pengukur bagi sesebuah firma mendapatkan kewangan, dan ini juga cabaran harta benda yang dijadikan sebagai jaminan seseorang individu itu. Hal ini demikian boleh menyebabkan banyak peniaga tidak mampu menyediakan kolateral dan pengusaha akan lebih berminat untuk mendapatkan bantuan dengan piutang seperti AHLO. Faktor yang kedua ialah kesukaran mendapatkan penulisan pinjaman yang tidak mempunyai penjamin yang layak, kolateral yang tidak setimpal dengan jumlah pinjaman yang dimohon, dan munculnya kekeliruan di kalangan usahawan PKS. Jadi, pemohon pinjaman wang PKS perlu lebih cekap tentang berkaitan maklumat pinjaman wang di kawasan dan di seluruh Malaysia. Namun begitu, walaupun pinjaman telah diluluskan, masalah sumber kewangan yang timbul adalah proses penyaluran wang yang memakan masa yang lama, dan ini akan menjadikan cabaran untuk perusahaan kecil dan sederhana. Sekian dari saya. Untuk pembentangan seterusnya, saya silakan kepada Wan Syuaida. Terima kasih Tasnim. Sejak bermulanya era teknologi baharu, PKS di seluruh Malaysia menghadapi cabaran untuk mengadaptasi transformasi digital dalam perniagaan seperti kos pendigitalan dan ancaman cyber. Kos pembiayaan atau pendigitalan adalah salah satu cabaran utama bagi PKS di mana ramai para peniaga kecil tidak berjaya bertahan dengan perubahan pendigitalan ini, lebih-lebih lagi peniaga di kawasan luar bandar. Malah, ada juga segelintir peniaga yang agak ketinggalan dalam menggunakan kaedah ini kerana kos pendigitalan seperti sambungan internet, perkakasan digital dan yuran langganan perisian telah menjadi penghalang keupayaan mereka untuk meneruskan perniagaan. Selain itu, merujuk kajian yang dinyatakan oleh Cisco, ia mendapati 50% PKS di Malaysia mengalami ancaman insiden cyber. Antara ancaman cyber yang dihadapi oleh PKS adalah serangan perisian hasad, malware, hilang maklumat kewangan,
kehilangan data pelanggan dan lain-lain yang telah dianggarkan kerugian sebanyak 2.11 juta ringgit atau lebih dalam tempoh setahun. Sekian daripada saya ingin menjemput Najwa untuk meneruskan pembentangan ini. Terima kasih Syuaidah. Tekanan kos sara hidup yang dihadapi oleh PKS akibat kenaikan harga barangan di pasaran telah menjadi masalah utama kepada mereka. Hal ini dikemukakan kerana faktor permintaan dan penawaran barangan mempengaruhi harga pasaran. Perkara ini telah menyebabkan pendapatan di kalangan PKS turut terjejas akibat kos yang perlu ditanggung lebih tinggi. Sebagai contoh, permintaan barangan yang diimport lebih tinggi berbanding barangan ekspor, sedangkan barangan yang diimport mempunyai nilai harga yang mahal, terutamanya barangan-barangan yang terhad. Bagi membendung isu ini, antara kaedah yang dapat membantu PKS adalah dengan menggalakkan PKS untuk berdaftar dengan agensi-agensi kerajaan atau bukan kerajaan. PKS yang berdaftar dengan mereka boleh mendapat manfaat seperti pembiayaan dan bengkel percuma kepada semua PKS. Di dalam bengkel atau podium tersebut, perusahaan besar yang lain dapat berkongsi strategi dan idea yang baik kepada semua PKS lain supaya dapat meningkatkan jualan dan pendapatan. Pada masa yang sama, dapat membantu pertumbuhan ekonomi dengan baik. Tambahan pula, hal ini dapat membantu pengusaha-pengusaha kecil untuk mencapai cita-cita mereka menjadi pengusaha-pengusaha besar agar dapat mengekspor barangan mereka ke negara-negara lain. Sekian daripada saya, terima kasih. Seterusnya, rakan saya Husna akan menerangkan isi yang seterusnya. Terima kasih Najwa, nama saya Nur Husna binti Muhammad Rizal akan menyambung. Seterusnya, melihat peredaran masa yang berlaku iaitu perkembangan dalam aspek teknologi sudah tentu akan melibatkan perubahan proses tradisional kepada digital. Hal ini akan menyebabkan kebanyakan sektor terpaksa menjalankan aktiviti mengikut peredaran teknologi dan bagi sektor perdagangan pula terutamanya perusahaan kecil dan sederhana tidak akan terkecuali. Perniagaan berlandaskan transformasi digital adalah penting dan peniaga perlu menyesuaikan diri dalam perniagaan secara atas talian. Namun, permasalahan akan timbul sekiranya peniaga ini tidak celik dengan teknologi terkini dan akan tertinggal jauh ke belakang berbanding dengan perusahaan yang lain. Oleh itu, sekiranya wujud pelibatan agensi kerajaan dan bukan kerajaan, ianya boleh memberi inisiatif kepada pengusaha untuk mengenal peralihan digital ini bagi membangunkan lagi perniagaan melalui platform online. Agensi kerajaan ataupun bukan kerajaan juga boleh menyediakan inisiatif seminar melalui bengkel dan memberi bimbingan kepada pengusaha-pengusaha ini. Dalam pada masa yang sama, mereka boleh menggiatkan lagi kemudahan menyediakan pembiayaan kepada pengusaha kecil dan sederhana untuk mereka lebih proaktif dalam menjalankan perniagaan yang lebih berinovatif iaitu dengan mengeluarkan produk baharu di pasaran. Hal ini dapat meningkatkan lagi ekonomi peniaga PKS ini dan membawa hala tuju perniagaan mereka yang lebih membangun. Seterusnya, saya menjemput Hanif Fazira untuk menyambung pembentangan ini. Terima kasih Husna. Kesimpulannya, sektor perniagaan PKS di Malaysia merupakan tunggak pertumbuhan ekonomi yang telah memberi impak yang positif terhadap masyarakat setempat. Walaupun terdapat beberapa cabaran yang telah dihadapi seperti kekurangan sumber bahan mentah, kesukaran mendapatkan sumber kewangan dan transformasi digital, PKS tetap berdiri teguh dan telah berjaya membuka pelbagai jenis peluang pekerjaan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi negara. Oleh itu, untuk menjuntik semangat dalam kalangan PKS, beberapa usaha hendaklah dilaksanakan seperti penganjuran bengkel percuma yang berkaitan dengan strategi perniagaan dan transformasi digital. Malah, pihak kerajaan juga hendaklah memberi kerjasama dengan memantapkan polisi-polisi perniagaan yang dapat membantu nasib PKS ini. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya, Nurul Hanif Fazira. Assalamualaikum.